Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita baca, kita sambung daripada kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca hadis berkenaan dengan kewajipan membaca suratul Fatihah di dalam solat. Kita ada sebut perbezaan di antara pandangan majoriti ulama dengan pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mereka meletakkan asas bahawasanya solat itu, di dalam solat cukup membaca mana-mana ayat yang ringan daripada Al-Quran. Satu ayat dah memadai. Tidak perlu membaca suratul Fatihah untuk memastikan solat itu sah. Walau bagaimanapun, apabila seseorang itu tidak membaca suratul Fatihah, hukumnya adalah haram, berdosa. Tetapi kalau tak baca dan dia baca satu ayat dalam Al-Quran, solat dia dah sah. Sebab dalam mazhab Hanafi dengan Syafi'i ni, dengan majoriti ulama ni, perbezaan dia apabila disebutkan wajib, ada satu wajib bersyarat, satu lagi wajib yang tidak terikat dengan syarat. Jadi kalau sekiranya wajib yang tidak terikat dengan syarat, contohnya adalah kita tidak membaca suratul Fatihah. Jadi Fatihah itu adalah wajib, tetapi dia tidak merupakan syarat bagi solat lah. Berbeza dengan satu ayat daripada Al-Quran. Jadi Hanafi ni dia punya pandangan berbeza dengan majoriti ulama. Yang mazhab kita Syafi'i, Hambali, Hamaliki, tiga mazhab ni mengatakan kok mana pun kena baca suratul Fatihah di dalam solat. Adapun pandangan Hanafi, dia kata tak baca Fatihah pun solat sah, tetapi perbuatan itu adalah haram. Tu kita dah bincang panjang lebar dalam perbincangan kita yang semalam. Pada petang ni insya-Allah masuk bab babu ma jaa fi qiraatil ma'mumi wa insatihi idza sami'a imamahu. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan bacaan makmum dan diamnya makmum apabila dia mendengar imam. Bila kita solat berjemaah, semayang itu semayang jahar. Bila sebut semayang jahar ni, semayang Jumaat, semayang Maghrib, semayang Isyak, semayang Subuh. Ini semayang yang jenis baca jahar. Kalau semayang sunat tu macam semayang tarawih. Jadi bila kita baca dengan jahar, makmum, imam baca dengan jahar, makmum ni apakah perlu baca ataupun kena baca? Satu soalan. Ini kita nak bincang lah dalam perbincangan kita pada petang ni. Hadis dia bawa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru fa idza qara'a fansitu, rawahu al-jamaah illa Tirmizi, qala Muslim bahwa sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallam, sesungguhnya imam itu dilantik untuk orang ikut dia. Imam itu dilantik sebab ada orang nak ikut dia, makmum lah, makmum tu ikut dia. Apabila imam itu takbir, maka kita pun kena takbir juga. Apabila imam telah takbir, fakabbiru, kamu hendaklah bertakbir juga, kata Nabi sallam. Dan apabila qara'a, imam itu membaca, fansitu, maka kamu makmum diam. Itu kata Nabi sallam. Jadi bila dalam hadis ni nampaknya yang pertama Nabi kata kabbara fakabbiru. Bila imam takbir, kita pun kena takbir. Maksudnya kita kena ikutlah, ikut imam. Satu lagi Nabi Muhammad SAW kata wa iza qara'a, bila imam baca baca surah ke apa ke, yang kita makmum kat belakang ni diam, kata Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Khamsah illa Tirmizi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Imam At-Tirmizi sahaja tidak meriwayatkan hadis ni. Dan Imam Muslim kata hadis ni sahih lah, hadis ni sahih. Baik. Dalam hadis ni Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dilantik untuk orang ikut dia. Ma'nahu annal i'timam yaqtadi mutaba'atal ma'mum li imamihi. Iaitu tanggungjawab bagi makmum itu, yang dikatakan ikut itu adalah menjadi tanggungjawab kepada makmum itu ikut kepada imam. Fala yajuzu lahu al-muqaranah wal musabaqah
wal mukhalafah illa ma dalla ad-dalilu asy-syar'iyyu alaihi ka salatil qa'im khalfal qa'id wa nahwiha. Maka dengan itu tidak harus bagi makmum itu berserta dengan imam. Tak boleh kita nak berserta dengan imam. Maksudnya imam Allahu Akbar, dia buat Allah sekali angkat takbir imam. Dia mesti imam angkat takbir baru dia makmum. Begitu. Allahu Akbar imam baru makmum Allahu Akbar. Macam tu Kalau berserta tu tak boleh gitu, tidak harus. Ini pandangan majoriti ulama lah, beza dengan pandangan Hanafi. Kalau Hanafi dia kata berserta, itu Hanafi lah. Kita sebut ni mazhab majoriti, termasuk mazhab kita. Wal musabaqah ataupun makmum lebih dulu daripada imam, tak boleh. Kan? Idza kabbara fakabbiru. Nabi kata bila imam takbir, maka baru kita takbir. Jangan kita takbir dulu baru imam takbir, tak boleh gitu. Wal mukhalafah ataupun berselisih. Berbeza. Maksudnya kalau imam tu tengah rokok, kita dah sujud dah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Ataupun imam tu dah sujud, kita ni baru duk qiyam lagi. Dia sujud dah. Tak boleh. Begitu tak boleh. Illa ma dalla dalilu ala syar'i illa ma dalla dalil asy-syar'iyyu alaihi ka salatil qa'im khalfa al-qa'id wa nahwiha. Kecuali kalau ada dalil syarak lah yang mengatakan boleh kita nak berbeza. Contohnya seperti orang yang semayang berdiri, duduk di belakang, orang semayang duduk. Kita ni boleh berdiri, kita diri. Lepas tu imam tu tak boleh nak berdiri, dia duduk. Kita ikut dia. Dalam keadaan dia duduk, kita berdiri. Tu boleh. Itu tak apa nak buat lagu mana sebab dia sakit. Ada uzur dan sebagainya lah. Begitu. Jadi dalam hadis ni kita nampak imam ni dia kena, makmum ni kena ikut imam. Dia tak boleh nak nak menyerta sekali pun tak boleh. Makmum lebih dulu pada imam tak boleh, ataupun berbeza tak boleh. Tak boleh. Qauluhu fa iza qara'a fansitu. Dalam hadis ni Nabi kata apabila imam baca fansitu, maka makmum kena diam. Kata Nabi sallam. Ahtajja bidzalika alqailuna anna al-mu'tamma la yaqra' khalfal imami fi salati al-jahriyah wa hum Zaidun bin Ali wal Hadi wal Qasim wa Ahmad bin Isa wa Ubaidillah bin Al-Hasan Al-Ambari wa Ishaq bin Rahawih wa Ahmad wa Malik wal Hanafiyah. Dia kata inilah menjadikan hujah oleh golongan yang mengatakan bahawasanya makmum dia tidak perlu membaca sebarang bacaan apabila dia berada di belakang imam bagi solat jahriyah. Bagi semayang yang berbentuk baca kuat itu, subuh, Jumaat, Maghrib, Isyak ni, bila Pak Imam baca kuat, jadi makmum tak payah baca dekat belakang imam. Inilah dalil dia kata, sebab Nabi kata wa idza qara'a fa ansitu. Bila imam baca, diam. Kata Nabi sallam. Jadi kata itulah dalil. Dan yang mengatakan sebegini ni Zaid bin Ali, ulama ni. Ni Zaid bin Ali ni Zaidiyah. Zaidiyah, mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Al-Hadi, Al-Qasim ni semua ulama Syiah. Ahmad bin Isa wa Ubaidillah bin Hasan Al-Ambari wa Ishaq bin Rahawih. Ini guru Al-Imam Al-Bukhari. Wa Ahmad, punya mazhab Ambali. Ahmad bin Hanbal. Wa Malik, dan mazhab Malik. Wal Hanafiyah, dan juga mazhab Hanafi. Tiga mazhab ni mengatakan kalau Pak Imam tu baca, kita makmum tak payah baca. Diam je, dengar je baca imam. Gitu. Sebab Nabi kata wa idza qara'a fansitu. Bila imam baca, diam. Tu dalil lah. Syafi'i tak. Syafi'i ni yang kena diam itu surah. Tapi Fatihah wajib baca. Gitu pula. Itu beza Syafi'i dengan mazhab lain lah. Gitu. Walakin al-Hanafiyyatu qalu alla yaqra' khalfal imam la fis sirriyah wala fil jahriyah. Wastadallu ala dhalika bihadisin Abdullah bin Shaddad al-Ati wa huwa dha'if la yasluhu lil ihtijaj bih. Tetapi Hanafiyah mengatakan alla yaqra' khalfal imam, makmum ni tak payah baca sama ada semayang sir ataupun semayang jahar. Bagi pandangan Hanafi ni, dia ada menyatakan kalau sekiranya kita makmum semayang jahar ke semayang sir ke, maka makmum memang tak payah baca. Semua bacaan Fatihah dia ditangguh oleh imam belaka. Adalah pandangan Hanafi ni. Cuma kata imam, komentar daripada Imam Asy-Syaukani, dia kata ustadallu ala dhalika bi hadisin Abdullah bin Shaddad. Dalil yang dikemukakan itu dia merujuk pada satu hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat namanya Abdullah bin Shaddad. Hadis ni kata dhaif, kata dia. Jadi hadis ni tak valid lah nak jadikan sebagai sandaran hukum, tak boleh. Hadis Abdullah bin Shaddad tu yang Nabi Muhammad SAW kata barang siapa yang dia semayang ada imam, maka segala bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia juga.
Jadi makmum tu tak payah baca lah, sebab semua tu ditanggung oleh imam. Hadis ni dhaif lah. Hadis ni dhaif gitu. Jadi pada Hanafi dia kata hadis ni menjadi dalil bahawasanya semayang jahriyah ke semayang siriyah makmum tak payah baca. Hujah Hanafi. Jadi Imam Asy-Syaukani kata tak boleh nak pakai hadis ni sebab hadis ni dhaif. La yasluhu lil ihtijaj bih, tidak wajar untuk dijadikan sebagai hujah. Tidak patut untuk dijadikan sebagai hujah gitu. Baik. Dia hadis ni lah yang hari tu Ustaz Muhib Kholi dia hujah mengatakan bahawasanya makmum ni tak payah baca bila imam baca. Dia mari hadis ni lah. Ada dalam video tu anda tengok ada orang bagi kanal lah. Lepas tu disimpulkan bahawasanya amalan yang dibuat oleh pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan kena baca tu tidak sunnah, kata dia. Sebenarnya hadis tu dhaif. Sebab dalam video tu Ustaz Muhib Khuli ni sebut hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Tak betul. Hadis ni bukan riwayat Imam Bukhari. Bahkan hadis Imam Bukhari kritik hadis ni. Hadis ni antara yang dikritik oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kalau kita tengok dalam perbincangan kitab ni dia sebut lagi, dia kata walahu turuqun an jama'ati minas sahabati kulha ma'lulah. Kalau ada turut-turut yang banyak pun semua turut tu ada cacat belaka hadis. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula kata hadis ni dhaif, dan Ad-Darqutni kata hadis ni ada illat. Nampak? Jadi tak betul lah. Kalau dia kata hadis ni Bukhari, tak betul dah satu. Yang kedua dia kata hadis ni sahih, lagi tak betul sebab Imam Bukhari kata dhaif, begitu. Itu ada dengar ada komen dalam anak punya Facebook hari tu. Ustaz Muhib Khuli. Malam ni kan dia nak berhujah dengan siapa? Dr. Rora. Tak apa. Kita mari sini balik. Wastadalla al-qailuna innal mu'tamma la yaqra' khalfal imami fil jahriyah biqaulihi ta'ala fastami'u lahu wansitu wa bihadisin Abi Hurairah al-ati. Dia kata ada pendapat mengatakan bahawasanya makmum itu dia tidak perlu membaca di belakang imam bagi sembahyang jahar sahaja. Yang tadi kita sebut satu pandangan dalam mazhab Hanafi. Yang mana dalam pandangan Hanafi sembahyang jahar ke sembahyang sir ke makmum tak payah baca. Segala bacaan Fatihah kita ni ditanggung oleh imam belaka. Kata Hanafi. Tapi pandangan ni ditolaklah oleh Al-Imam Asy-Syaukani dengan alasan sandaran yang digunakan hadis itu dhaif, kata dia. Hadis itu dhaif, tak boleh buat hujah lah. Ni kata Imam Asy-Syaukani. Cuma ada satu lagi pandangan, dia kata makmum tu memang kena diam, tapi khusus untuk sembahyang jahar sahaja. Sembahyang sir tak? Macam sembahyang apa? Macam sembahyang Zuhur, Asar. Sembahyang Zuhur, Asar ni baca dengan sir. Yang tu kena baca. Tapi kalau sembahyang jahar, imam baca kuat tu kan, tu kita dengar ya. Dengar je bacaan imam, begitu. Apa dalil mereka? Sebab mereka berpegang dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata fastami'u lahu wansitu. Hendaklah kamu ambil perhatian terhadap Al-Quran dan diam. Jadi ambil perhatian tu ada kait ambil perhatian. Maksudnya imam baca tu kita kena dengar. Jadi tak payahlah baca. Tu hujah mereka lah, begitu. Begitu juga hadis Abu Hurairah yang kita akan sampailah hadis tu insya-Allah. Di Hurairah nanti kita sebut nanti lepas ni hadis kedua nanti hadis Abu Hurairah. Wa zahaba asy-Syafi'i wa ashabuhu ila wujubi qira'atil Fatihati 'alal mu'tammi min ghairi farqin bainal jahriyah wal sirriyah sawa'un sami'al mu'tamma qira'atal imam am la. Kalau ikut pandangan Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dan ulama Syafi'i. Contoh macam Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ataupun Imam Ar-Ramli, antaranya Al-Imam An-Nawawi. Ini ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i sendiri wa ashabuhu dan juga ulama-ulama Syafi'i, mereka mengatakan wajib baca Fatihah bagi makmum tanpa dibezakan sembahyang jahar ataupun sembahyang sir. Semua sembahyang wajib baca Fatihah, kata dia, begitu. Sama sawa'un sami'al mu'tamma qira'atal imam amla, sama ada makmum tu dengar bacaan imam ataupun tak. Kan kita sembahyang sir tu kita tak dengar, tapi wajib baca juga. Kan? Ataupun sembahyang jahar kita dengar pun wajib baca. Tu kata Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i lah. Jadi mazhab Syafi'i ni kita sembahyang jemaah, kita makmum wajib baca suratul Fatihah. Begitu. Lepas tu yang hadis Al-Quran kata wa iza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wansitu tu, yang tu surah bukan Fatihah. Sebab Fatihah ni dia ada khusus. Nabi SAW sebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak ada solat orang yang tak baca Fatihah. Cukup tu pula. Jadi dia gabung antara ayat Quran yang kata suruh diam dengan kewajipan baca Fatihah. Gabung tu dia kata dikatakan diam itu adalah surah. Tapi Fatihah tu wajib, maka kena baca kok mana pun. Ni hujah mazhab Syafi'i gitu. Wa yu'ayyiduhu al-ahadits al-mutaqaddimati al-mutaqaddimata al-qadiyata biwujubi Fatihatil kitabi fi kulli raq'atin min ghairi farqin bainal imami wal ma'mum.
Dalil mereka untuk nak kukuhkan lagi bahawasanya kena baca Fatihah ni adalah kewajipan baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat tanpa dibezakan di antara imam dan makmum. Ni kita dah bincang dalam perbincangan kita 2-3 kali lepas. Dalam 2-3 kali live sebelum ni kita ada bincang tajuk tentang wajib baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat solat. Kita dah bagilah hujah dalil apa soal itu kan. Jadi bila wajib membaca Fatihah pada tiap rakaat, itu menjadi dalil bahawasanya wajib kita baca Fatihah. Seperti yang Quran kata fastami'u lahu wansitu, ambil perhatian dia, itu khusus untuk yang tidak wajib, iaitu surah begitu. Itu hujah dia orang lah begitu. Okey, yang kedua hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraati. Faqala hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan? Faqala rajulun na'am ya Rasulullah. Qala fa inni aqulu ma li unazi'u al-Qur'ana. Qala fantaha an-nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawati bil qira'ati hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila selesai daripada solat, Nabi paling ke arah makmum. Nabi ni sembahyang jemaah, habis-habis sembahyang jemaah, lepas sembahyang tu Nabi paling ke makmum, tengok pada makmum Bila makmum tu dan solat itu pula jahara fiha bil qiraati. Dalam solat tu Nabi baca dengan kuat lah. Maksudnya sembahyang sama ada sembahyang subuh, sembahyang maghrib atau sembahyang isyak. Gitulah, atau sembahyang jadi baca jahar kan. Faqala, Nabi ni bila dia sembahyang tu sembahyang jahar. Habis sembahyang Nabi paling tengok kepada makmum, dia tanya pada makmum, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Ada tak dalam ramai-ramai korang ni yang pergi baca kuat macam aku juga? Dia tanya. Dia pergi baca bersama dengan aku kuat baca. Bunyilah. Ada belakang makmum. Faqala rajulun na'am. Dalam ramai-ramai itu adalah seorang sahabat. Dia kata na'am. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia rajulun di sini ni mubaham. Tak tahu siapa dia. Tapi sebab sahabat, maka sahih lah. Tak jadi masalah lah. Kan, kalau tabi'in tu, kalau mubaham ni tak boleh. Ditolak, tak boleh. Di bawah kategori majhul kan. Tapi kalau sahabat tak apa. Mana-mana sahabat, kalau kita tengok tak siapa dia, lelaki ni tak tahu siapa orang tu. Tetap dikira sebagai sahih sebab dia sahabat. Begitu. Tu kaedah ilmu hadis lah tu. Kan. Jadi adalah ramai-ramai seorang lelaki. Dia kata na'am Rasulullah. Dia kata aku Rasulullah. Dia kata lalu Bismillah. Lalu bila dia kata macam tu, Nabi Muhammad tu kata, sesungguhnya aku ni akan berkata pada perkara yang tidak bertemu dengan Quran. Aku ni kalau bercakap satu benda, apa yang aku cakap ni tak akan bertemu dengan Quran. Kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi macam bagi isyarat, makmum kat belakang ni bila sembahyang jahar jangan bacalah. Gitulah lebih kurang dia nak gambarkan dalam hadis ni. Qala, lalu Abu Hurairah cerita, fantaha an-nasu 'anil qiraati ma'a Rasulullah sallam fi ma yajharu fihi Rasulullah sallam min as-salawati bil qiraah. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi cakap lagu tu para sahabat ni pakat berhenti daripada bacalah. Dia orang tak baca dengan jahar lah. Fi ma yajharu fihi, pada sembahyang yang Nabi Muhammad baca dengan jahar. Jadi pada sembahyang zuhur, pada sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang jadi baca jahar ni disebabkan Nabi Muhammad kata aku takkan bertemu dengan Quran. Maksudnya bila baca jahar jangan kawan belakang pun jangan baca lah. Begitulah maksud dia. Jadi sahabat Nabi pun berhenti daripada baca yang berbentuk jahar itu daripada mana-mana solat yang ketika hina sami'u dzalika min Rasulullah, sebab mereka dengar pesanan itu daripada Nabi SAW. Cerita dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dan kata Imam At-Tirmizi hadis ini hadisun hasan begitu. Jadi dalam hadis Abu Hurairah ni nampaknya Nabi Muhammad SAW ni macam larang kalau baca jahar, bagi imam yang baca jahar, makmum jangan bacalah. Nampaknya gitulah hadis tu. Kita tengok komen lagi Al-hadisu akhrajahu Malik fil Muwatta wa Syafi'i wa Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dalam Muwatta ada. Syafi'i pun ada diriwayatkan hadis ni, Ahmad bin Hanbal pun ada, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ada diriwayatkan hadis ni. Wal hadisu istadalla bihi al-qailuna bi annahu la yaqra' al-mu'tamma khalfal imam fil jahriyah wa huwa kharijun fi mahallin naza'. Dan kata hadis ni menjadi dalil bahawasanya bagi mereka yang mengatakan bahawasanya tidaklah makmum itu membaca di belakang imam bagi sembahyang jahar.
bagi semayang jahar. Ada pun semayang sir, yang tu kena baca. Tu hujah mereka yang mengatakan bila semayang jahar makmum ni jangan baca. Begitu. Dengar baca Pak Imam, kata dia lah. Okey, yang ketiganya, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, an Ubadah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha fathaqulat alaihi alqira'atu falamma insarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah ay wallahi qala wala taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra' biha rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Wa fi lafzin fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahartu bihi illa bi ummil Qur'an rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Daruqutni wa qala kulluhu thiqat. An Ubadah anna Nabi. Okey, taib. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Kita dah sebut siapa dia Ubadah bin As-Samit, seorang sahabat Nabi yang agak tua. Masuk Islam tu dah tua dah. Dia bersedih apabila perang Nabi Allah Taala tak bagi dia pergi perang. Sebab apa? Sebab tua. Lalu dia pun bersedih, menangis depan Nabi sallam. Nabi kata, kamu orang tua, tak boleh pergi perang, tapi jangan bimbang. Ada pahala yang sama pergi perang, iaitu haji. Nabi ada beritahu ke dia lah. Orang tu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Cerita dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari sembahyang subuh. Nabi sembahyang subuh. Hari tu Nabi baca ni nampak macam berat. Berat. Kita ni kalau kita bercakap, kita kadang-kadang orang perasan, orang tu dia macam ada benda lain dia fikir tapi dia nak bercakap benda lain. Macam ada beban kat situ Ada. Orang ni dia bercakap, ada benda dia bercakap, benda dia fikir itu dia bercakap. Ada benda dia bercakap, dia fikir benda dia cakap, tapi dalam masa sama dia fikir benda lain juga. Akhir sekali dia bercampur. Jadi berat, macam ada benda nak sampai, macam tak sampai. Benda ni pernah berlaku pada diri Nabi SAW. Jadi ceritanya Nabi sembahyang subuh. Berat hari tu. Nabi tu cara baca tu nampak macam berat. Falamma insarafa, bila selesai sembahyang, Nabi palinglah para sahabat. Lalu Nabi Muhammad kata, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Rupa-rupa hak Nabi rasa berat tu, terganggu tu. Sebab rupa-rupa di kalangan para sahabat ni, Nabi kata, aku nampak di kalangan kamu ada yang baca di belakang imam. Aku jadi imam, korang duk makmum, baca juga macam aku. Nabi jadi beban hari tu. Jadi terganggu Nabi SAW. Qala, cerita Ubadah, qulna, berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, ay wallahi, betul dah Rasulullah, memang kami bacalah. Lalu Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam kata, la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Nabi sallam kata, jangan buat dah lepas ni. Kecuali Fatihah, ummil Qur'an, Fatihah, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Sebab tidak ada solat yang tak baca Fatihah. Inilah hujah Syafi'i mengatakan makmum itu kena baca Fatihah. Jadi hak lain tu jangan baca, surah jangan baca. Itu dilarang. Tetapi Fatihah yang tu kena baca. Sebab Nabi sendiri sebut, Nabi kata la salata liman lam yaqra' biha, tidak ada solat orang yang tak baca Fatihah. Tu dalil digunakan oleh Syafi'i. Sebab itu bila Ustaz Muhib Khuli dia kata orang yang makmum yang dibaca tu tidak sunnah, tak betul. Ni hadis ni ada. Tunggu hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan semua hadis ni perawi ni siqah belaka. Kata Imam Syaukani wa qala kulluhum siqatun. Semua perawi ni siqah. Hadis ni sahih. Sebab tu dakwaan Ustaz Muhib Khuli tu tak betul sebenarnya. Tak tepat. Dia pergi sandar amalan yang makmum diam tak dibaca tu, sandaran pada hadis dhaif, tapi dia kata sahih. Tu tak betul lah tu. Tak kena banyak begitu. Okey, yang seterusnya. Wa fi lafzin, dalam lafaz lain. Hadis sama je tapi dalam lafaz yang berbeza sikit. Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahartu bihi illa bi ummil Qur'an. Jangan kamu baca sikit pun daripada Quran ketika aku membaca dengan kuat, kecuali Al-Fatihah. Jadi bila sembahyang jemaah, imam tu baca dengan kuat, makmum tu kena diam, kena baca. Kalau dia tak baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Surah tak boleh baca. Tu maksud dia. Hadis dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ad-Daruqutni wa qala kulluhum siqah. Hadis ni siqah. Perawi semua siqah. Begitu. Okey, nampak dah situ hadis tu. Nampaknya kita baca surah Fatihah tu dekat belakang makmum, sebagai makmum tu, itu wajib. Wajib. Nampak segi pengujahan ni sedap alik mazhab Syafi'i lagi lah berbanding dengan mazhab-mazhab lain. Okey, yang keempat. An Ubadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'anna ahadun minkum syai'an minal Qur'an wa idza jahartu bil qira'ati illa bi ummil Qur'an. Rawahu Ad-Daruqutni wa qala rijaluhu kulluhum siqatun. Daripada Ubadah bin As-Samit, sesungguhnya Nabi sallam berkata, janganlah seseorang di kalangan kamu tu baca sikit pun daripada Quran. Dan apabila aku baca dengan kuat, maka kamu kena diam kecuali surah Fatihah.
Nabi sebut dalam hadis. Macam tadi. Jadi maksudnya bila kita jadi makmum, imam baca dengan jahar. Kita ni jangan baca sebarang surah pun jangan baca. Kecuali Fatihah. Fatihah je kita kena baca. Sebab baca Fatihah tu rukun sembahyang. Begitu. Kalau kita tengok dalam lafaz yang lain, kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam lafaz Ad-Daruqutni, wa fi lafzin lid-Daruqutni. Dalam lafaz bagi Imam Ad-Daruqutni, dia kata, matan dia, idza asrartu biqiraati faqra'u. Apabila aku baca pelan, sembahyang sir, sembahyang zuhur, sembahyang asar tu lah, sir, maka kita bacalah, faqra'u, bacalah, kata Nabi sallallahu. Tapi wa idza jahartu biqiraati, kalau aku baca dengan jahar, dengan kuat, fala yaqra' ma'i ahadun. Jangan baca seorang pun. Maksudnya dalam hadis ni Nabi SAW kata bila sir baru kita baca. Tapi kalau imam baca kuat baru kita diam. Tu maksud hadis Nabi SAW gitu Wal hadisu istadala bihi man qala biwujubi qira'atil Fatihati khalfal imam wa al-haq. Imam Asy-Syaukani dia lebih cenderung kepada pendapat Syafi'i. Dia kata hadis jadi dalil bahawasanya wajib baca Fatihah di belakang imam. Itulah yang sebenar, kata Imam Asy-Syaukani. Jadi Imam Asy-Syaukani dalam bab ni dia cenderung dengan pandangan Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Begitu Wa zahirul hadis al-iznu bi qira'atil Fatihati jahran li'annahu istasna minan nahyi anil jahri khalfah. Dia kata zahir hadis ni keizinan baca Fatihah secara jahar kerana ia terkecuali daripada larangan itu. Fatihah je boleh begitu. Cara kata dia. Walakin serupa dah ni hadis ni. Dia banyak ulang yang sama. Yang semua ni tak payah bacalah. Okey, hadis yang kelima. Hadis ni lah yang Ustaz Muhib Khuli berhujah itu. Hadis tu rawa Abdullah bin Shaddad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Rawahu Ad-Daruqutni wa qad ruwiya musnadan min turuqi kulliha dhi'afun wa sahihu annahu mursal. Abdullah bin Shaddad ada meriwayatkan hadis. Sesungguhnya Nabi sallam ni ada berkata, barang siapa yang dia menjadi imam, maka mangkan lahu imam. Barang siapa yang dia ada imam, maksudnya dia jadi makmum pada imam, maka bacaan imam itu baginya adalah bacaan. Jadi dia tu tak payah baca, semua bacaan tu serah pada imam belaka. Hadis itulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dan diriwayatkan hadis secara musnad dengan berbagai turuk, tapi kulluha dhi'afun. Semua ni lemah. Ni kata Imam Syaukani. Kulluha dhi'afun. Semua lemah belaka. Wa sahihu annahu mursal. Yang sahihnya pula, kalau orang kata sahih pun, hadis ni mursal. Sebab orang sandar pada Nabi. Sebenarnya bukan perkataan Nabi. Dia mursal. Mursal ni maksudnya orang langkah. Orang bukan Nabi kata. Dia kata Nabi kata. Begitu. Mursal. Gitu. Dia kata al-hadisu qala Ad-Daruqutni lam yusnidhu an Musa. Lam yusnadhu an Musa bin Abi Aisyah ghaira Abi Hanifah wal Hasan min Ammarati wa huma dha'ifani. Tengok dia kata dalam kitab ni. Dia kata hadis ni nampaknya perawi tu Musa bin Abi Aisyah. Ada perawi nama daripada Musa bin Abi Aisyah. Didapati dia ni dia ni lemah. Tak boleh lah. Jadi dia ni lemah, maka dia tak valid untuk jadikan sebagai sanad hujah, tak boleh. Lepas tu walahu turuqun an jama'atin minas sahabati kulluha ma'lulah. Adalah orang kata, tak boleh hadis ni sahih sebab banyak turuk lain. Bila semak nanti turuk lain, maklul belaka, cacat belaka. Begitu. Wa qala fil fathi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata dalam kitab Fathul Bari, dia kata innahu dha'ifun. Lemah, hadis ni lemah, begitu. Wa allalahu Ad-Daruqutni. Hadis ni Imam Ad-Daruqutni riwayat. Cuma orang tak baca komentar Imam Ad-Daruqutni. Yang Imam Ad-Daruqutni itu sendiri kata hadis ni ilat. Ambil kau. Jadi peliklah orang nak kata sahih ke mana? Kan? Sebab itu dalam bab ni kita tengok pengujahan dia nampak sedap alik mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Begitu. Habis babu at-ta'min wal jahr. Babu ta'mini wal jahri bihi ma'al qiraati. Bab pada menjelaskan mengucapkan amin. Dan kita baca amin tu dengan kuat bersama dengan bacaan. Kalau kita pergi dekat Pakistan, orang mazhab Hanafi, orang sana bila baca Fatihah, Pak Imam baca Fatihah habis waladdallin, amin tu pelan-pelan. Amin tu masing-masing, bukan jemaah. Kita dekat Malaysia ni Syafi'i, amin tu ramai-ramai. Apa komentar antara dua aliran tu? Nanti insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan kita akan datang. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Kita tengok soalan kawan-kawan.
Dah, dia kata dia ngaji usul fiqh. Usul fiqh apa? Nampak sangat tak faham. Wallahu alam lah. Klaim memang klaim lah. Cumanya, kalau sekiranya dia orang betul-betul mengaji usul fiqh, macam anak kupas hari tu, dia takkan kata mana nak didahulukan antara usul fiqh ataupun Quran hadis. Dia takkan timbul. Sebab mana boleh sama derian dengan parang. Parang tu alat untuk nak kerat buah derian. Tiba-tiba cakap lagu tu. Macam dia nak kata derian dengan parang tu benda yang sama. Tak betul lah. Mengaji usul fiqh lagu mana lagu tu? Kalau mengaji, tak payah cerita orang mengaji universiti. Kadang-kadang kita mengaji dekat ikut-ikut Facebook macam ni, mengaji kat surau-surau masjid pun kadang boleh beza di antara usul fiqh dengan Quran hadis, begitu. Tahu betul dok tahu. Apakah wirid selepas solat Jumaat sama dengan wirid solat fardu? Wirid ini umum. Dia pakai dalil umum. Jadi lepas daripada semayang tu kita bacalah wirid-wirid tu. Cuma wirid ni apakah nak dibacakan dengan kuat ataupun jahar ataupun sir. Tu ya debat dia. Sebenarnya wirid yang dibaca selepas daripada solat ni sir, bukan dengan jahar. Kalau ada baca dengan jahar tu, yang dalam hadis tu ta'lim, untuk nak mengajar je. Dalam hadis pun sebut Nabi buat sekali je, bukan buat hari-hari. Macam kita ni hari-hari duk buat kan. Tu segi hadis lah. Cuma tempat kita ni mungkin sebab orang kita ni benok sekali baca, imam baca sekali tu tak sempat nak ingat. Kalau hari-hari baca lah sekali boleh faham. Mungkin sebab tu kot orang kita duk baca hari-hari secara kuat. Adakah baca 7 kali kul selepas solat Jumaat tu sunnah atau macam mana? Tak tahulah mana dalil. Wallahu a'lam. 3 kali kul, 7 kali kul. Mazhab Syafi'i lah tu. Adakah memasukkan niat sekali dengan takbir, lafaz takbir itu termasuk dalam mazhab Syafi'i? Yang kata ni Imam As-Sayuti dalam kitab dia Al-Ashbah wal Nazair. Hujah dia, Imam As-Sayuti ni definisi bagi niat. Definisi bagi niat. Kita kena ingat kadang-kadang khilaf ni dia boleh berlaku bukan sebab Quran hadis. Kadang-kadang khilaf tu boleh berlaku sebab definisi, ta'rif. Contoh macam 2 marhalah. Musafir ni 2 marhalah. Syafi'i ada 2 marhalah. Mazhab lain tak timbul itu 2 marhalah. Kenapa Syafi'i boleh kata ada 2 marhalah? Sebab definisi musafir. Sebab bila musafir, kita dekat ni dia tak kira musafir. Kita daripada Sungai Buloh nak pergi ke Kuala Lumpur, orang tak panggil musafir sebab dekat. Jadi bila sebut musafir, kalau dekat tak panggil musafir. Lepas tu tahap mana yang dikatakan sebagai musafir, perjalanan jauh setara mana dikatakan sebagai musafir. Maka definisi itulah. Dalam mazhab Syafi'i, definisi musafir ni adalah perjalanan yang dia punya kadar jauh tu lebih daripada 2 marhalah. Tu timbul 2 marhalah tu. Mazhab lain tak timbul sebab definisi musafir dia tak macam kita, tak macam Syafi'i. Yang tu yang kita kena faham perbezaan. Khilaf itu kadang-kadang boleh berlaku disebabkan definisi. Maka demikian juga definisi bagi niat. Apa niat? Definisi niat bagi mazhab Syafi'i beza dengan lain lah. Syafi'i definisi niat ni adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kita mengqasadkan satu perkara diserta dengan dengan amalan perbuatan. Di awal amalan perbuatan. Jadi bila kita solat, dekat mana permulaan bagi solat? Takbiratul ihram itulah, membaca Allahu Akbar. Di situlah permulaan bagi niat. Itu yang timbul niat di awal perbuatan. Kalau solat pada permulaan lafaz solat. Tu hujah Syafi'i. Sebab definisi niat dalam mazhab Syafi'i adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Berbeza dengan Hanafi. Hanafi ni definisi niat adalah bukan disertai di awal perbuatan. Bahkan azam itu pun adalah niat. Berazam ni adalah kita berniat nak buat satu benda yang kita tak buat lagi. Macam kita mari tahun baru, berazam tahun baru nak gemuk contoh, nak kuru contoh, nak apa lagi, nak senaman, nak baca buku contoh. Masa tu tak baca buku lagi, tak gemuk lagi, tak kuru lagi. Masa tu kan kita berazam. Bila berazam ni kita berniat yang benda tu lambat lagi kita nak buat. Tu dia panggil definisi niat dalam mazhab dalam mazhab Hanafi. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, bila definisi niat dia azam tu termasuk dalam maksud niat, maka tak pelik kalau kita duduk kat rumah, kita nak pergi sembahyang jemaah dekat surau. Ambil wuduk siap dah. Memang hati nak sembahyang Zuhur. Pergi kat masjid, kat surau, angkat takbir je lah, tak payahlah nak niat pula. Sebab definisi niat dalam mazhab Hanafi ni azam tu termasuk. Disebabkan perbezaan ta'rif, definisi pun berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Jadi Syafi'i inilah antaranya. Definisi niat, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Sebab tu angkat takbir tu Allah Akbar masa tu ada niat. Tu Syafi'i gitu. Wallahu a'lam. Kita nak ikut mazhab lain boleh, tapi 2 syarat. Yang pertamanya adalah
kita reti. Kita belajar usul, belajar Quran, belajar hadis. Lepas tu tengok penghujahan. Lepas tu kita rasa segi penghujahan lebih sedap. Yang mengatakan tak baca contoh, kita pakai yang tak baca tu. Itu kena mengaji lah. Orang mengaji, orang tak mengaji tak boleh. Ikut-ikut nak pun tak boleh. Kan? Sebab orang mengaji ni dia ada pendalilan, penghujahan kan. Dia tengok, sedap pandangan kata tak baca ni. Dia kena pakai yang tak baca. Dalam hadis Nabi kata, istafti biqalbi. Berfatwalah kamu dengan hati kamu. Dalam hadis kan. Jadi, kita tengok hujah 1, hujah 2, hujah 3. Dia sedap hati ni bukan, hati kita rasa sedap ni bukan sebab, rasa sedap ni sebab ringan. Bukan macam tu. Hujah tu, hujah. Quran, hadis. Tengok pendalilan. Sahih, dhaif. Sanad lah apa semua bahas-bahas kita sedap pandangan A. Pakailah pandangan A. Macam tu satu. Yang keduanya kita pakai tu sebab ada keperluan. Tak ada keperluan tak boleh. Begitu. Kalau kita ni tak mengaji, bukanlah orang pakar pekoh lah apa, tak ada. Tak mengaji pun. Cumanya ada keperluan untuk nak taklid mazhab orang. Kan? Kita tahu sikit-sikit je. Dalil-dalil tak tahu. Kan? Kita tahu Hanafi kata sentuh perempuan tak batal wuduk. Tahu sekat tu. Dalil tak tahu. Kita pun nak pakai yang tu. Boleh bila ada keperluan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan dia. Itu dalil lah begitu. Wallahu a'lam. Rejab lah, banyaklah palsu lah. Itu kena bahas khusus. Tak apa, adakah sah solat tanpa baca kunut dan sujud sahwi dengan sengaja? Tak apa. Kunut ni sunat ab'ad. Kunut ni sunat ab'ad. Bila sebut sunat ab'ad, tak buat, tak batal solat, bahkan disunatkan sujud sahwi. Bermaksud kalau tak sujud sahwi pun tak apa. Sujud sahwi tu sendiri tu sunat. Begitu. Boleh lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh. Kan? Semayang pegang smartphone, tengok Al-Quran tu kan. Tengok Quran boleh lah, jangan tengok WhatsApp pula. Hadis dia, Zakwan. Ada seorang sahabat nama Zakwan. Dia ni hamba pada Aisyah. Bekas hamba lah, hamba yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia ni ada kisah, cerita. Dia semayang, dia tengok mushaf. Dia semayang tengok mushaf. Ada dalil lah. Jadi kalau kita semayang, kita tengok mushaf tu boleh. Kan? Kita semayang, kita pegang smartphone. Ada Quran tu kan, tengok itu boleh. Bukanlah boleh. Ada dalil lah. Zakwan Maula Aisyah. Ada dalil. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak soalan? Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, rasa tak ada dekut. Syukurlah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.